المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Cap Jawi yang kita pakai 29. Kata musannif rahimahullah taala wa mimma yastahilu fi haqqihi fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li shay'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat besar kat kita, iaitulah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi lagi nikmat besar kat kita, dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam percuma. Alhamdulillah, beri kita lagi satu keadaan berada, ada kehendak untuk taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi lagi pada kita kehendak nak belajar, nak memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, khasnya perkara-perkara berkaitan dengan akidah, bab Allah, bab Rasul. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan malam ni boleh hadir salat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, diberi pada kita peluang masa, kehendak untuk berada dalam majlis ilmu, dan dapat kita insya-Allah nak manfaatkan pertemuan malam ni setelah kita tangguh agak lama juga untuk datang sini ni, menyambung balik bacaan kita daripada kitab Umatan Ummul Barrah ini insya-Allah. Kita duk bicara ni ada sekalian dalam bab Rasul. Jadi kita kalau ikut nisbah kitab ni, tertib dia dah masuk dalam bab Rasul pula. Maksudnya bahagian kedua dalam kalimah syahadah. Kalimah syahadah ada dua juzuk. Ada istilahnya juzuk uluhiyah dan ada juzuk risalah. Maksudnya ada bab bicara dalam bab ketuhanan, ada bab membicarakan dalam bab kerasulan. Kita duk bicara ni bab Rasul. Kenapa nak bicara bab Rasul? Kerana nak mengucap kalimah syahadah sah takkan boleh jadi melainkan kena faham, reti, ada iman, tasdik, betul, tepat, rukun-rukun dan syarat untuk mengesahkan Islam ni mesti benar. Apa saja perkara dalam bab Rasul yang sepatutnya kita kena i'tiqad mesti tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala, supaya kita beriman, supaya kita menerima, tasdik, yakin pada semua Nabi-Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar. Jadi sambungan kita ni bab Rasul lah. Gagal bab Rasul ni untuk dipahami, gagal nanti kalimah syahadah. Pasal kalimah syahadah tu dia mesti menyaksi dua benda: asyhadu an la ilaha illallah, dan yang keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ke orang yang gagal dalam bab Rasul ni? Zaman kita ni berlambat sangat. Yang masyhur terang sangat adalah kumpulan anti hadis. Dia ni terima bab ketuhanan, Quran terima, tapi menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, walaupun kita tengok buatlah bodoh sangat. Bodoh-bodoh pun ada kumpulan ni, ada persatuan, didaftarkan di bawah NGO. Malaysia menerima pertubuhan ni sebagai pertubuhan Jamaah Al-Quran Malaysia. Sah, didaftarkan di bawah
salah satu NGO dalam pertubuhan Malaysia. Jadi maksudnya Malaysia mengiktiraf ada jamaah Al-Quran Malaysia. Jemaah ni dia tak mau pakai hadis Nabi SAW, dia hanya pakai Quran aja. Tuan bayar ni apa masalah dia ni. Jadi insya-Allah dengan kita belajar ni dapat menolak pahaman-pahaman tak betul ni. Pasal kita tak dapat tidak mestilah nak kenal Allah Taala, mana boleh kita kenal secara langsung. Mesti ada wasilah, mesti ada perantaraan yang menyebabkan kita boleh belajar dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar memahami semua kehendak dia, hukum hakam dia, dan diajar, dididik supaya kita ni buat semua acara kehidupan kita ni tepat zahir batinnya, macam mana perintah Allah Taala agar boleh mencapai redha dia. Jadi tak dapat tidak mesti ada panduan yang kita dapat, dan panduan tu mesti bukan direct kita daripada Allah Taala. Mesti ada Nabi dan Rasul dan utusan yang Allah Ta'ala hantar kan. Mereka ni lah istilahnya jadi maha guru kepada kita untuk mengajar kita bagaimana untuk menjalani kehidupan ini, zahir batin ni betul dengan Allah Ta'ala. Dia ajarkan tu apa kehendak Allah Ta'ala, hukum hakam Allah Ta'ala, dan diajar dan dididik, diasuh, bagi tarbiyah, latihan macam mana supaya kita ni benar-benar boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu prinsip kita menerima Rasul. Satu, siapa-siapa gagal menerima, membenarkan, mengakui, mengiktiraf, mengimani semua Nabi-Nabi dan Rasul di atas apa keadaan yang sepatutnya mereka ni, kita kena beriman mereka, kita kena percaya, yakin sungguh hal-hal yang ada pada mereka ni, yang inilah yang membuatkan mereka ni layak untuk menjadi utusan Allah Ta'ala. Apa-apa akidah yang tercedera terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang telah Allah Ta'ala utuskan ni, dia bakal mencacat dan membatalkan kalimah syahadah walaupun dah asyhadu alla ilaha illallah. Kerana takkan boleh sempurna kalimah syahadah, mesti ada kalimah kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu besar pelajaran ni. Tambah zaman lah ni kita tengok ramai manusia yang begitu celupa dengan kata-kata dia. Itu yang dia curah dengan kata-kata, ada dengan WhatsApp lah, Facebook lah, macam-macam lah, dia komen lah. Itu dengan dia tulis dengan tangan dia. Kalau disebut dengan mulut tu suku, bayang tengok apa dalam hati sanubari dia. Selalunya apa yang ditulis, apa yang diungkapkan di mulut dengan apa yang dalam hati tu, yang dalam hati tu lagi besar berkobar-kobarnya. Maksudnya kalau mereka ni menentang Rasulullah, menentang hadis, tak terima hadis, mentakwilkan hadis, bahkan dia menyahkan, bahkan disqualifiedkan hadis daripada sumber-sumber ajaran syariat. Contohlah ni tolak gila punya kan, dengan apa yang Rasulullah bawa. Kalau macam ni dia boleh sebut dengan perkataan, dengan perbuatan, komen apa dan sebagainya, nak menunjukkan tak terimanya mereka ni pada hadis-hadis Nabi dan juga kenabian itu. Bayang tengok apa yang ada dalam akidah dia. Takkan akidah dia betul? Macam tu kot. Okey, lalu satu, hati-hati dalam bab ni pasal zaman sekarang. Jangan kata orang tak mengaji. Kata orang mengaji pun, kalau dia mengaji tu daripada sumber tak betul, dia sangka apa yang dia mengaji tu betul dah. Rupanya tak betul lagi. Yang tu yang mengaji tu. Apatah lagi pula dia mengaji ni, nama mengaji tu ada, tapi dia belajar dengan apa? Dia belajar dengan tokoh-tokoh moden ni, yang mereka ni apatah lagi jika termasuk dalam senarai orang-orang yang tak sepatutnya kita kena mengaji dengan dia. Ajaran dia Wahabi ke, Syiah ke, pahaman-pahaman akidah yang sesat dalam pahaman-pahaman Wahdatul Wujud ke, Insanul Kamil ke, bohbi bahasa itu, hakikat ke, makrifat ke, tarikat ke. Kebanyakan masyarakat kita zaman ni ketandusan ilmu untuk boleh ada keupayaan menganalisa, menilai mana dia yang perjalanan hak, mana dia perjalanan yang batil. Satu, insyaAllah kita belajar ni, kita kenal sungguh bab Rasul, apa yang sepatutnya ada pada mereka. Jadi dengan apa nak sambung ni, kalau ikut kita dah belajar sifat wajib bagi Nabi Rasul. Sebut je Rasul ataupun Nabi
Ini mesti sifat dia. Kita dah bicara sikit banyak itu, iaitulah siddiq, amanah, tabligh, watanah. Saya tak cadang nak ulang. Ada orang dah bicara. Jadi bila wajib sifat ni, prinsip kita belajar sama ada dalam bab ketuhanan ni atau bab Rasul, sama prinsip dia. Pasal kita mesti ke Allah Ta'ala ni kenal sekenal-kenalnya. Ke Rasul pun mesti kenal sekenal-kenalnya. Istilah kenal sekenal-kenalnya macam mana? Apa yang sepatutnya kita kena iktiraf, kita kena itikad, kita kena hati dan ada perasaan dekat dia pada Allah Ta'ala. Macam itulah kita kena kenal, kita kena faham, kita kena reti, kita kena ada hati dan perasaan pada orang pada orang yang ajar kita daripada Allah Ta'ala ni, Nabi Rasul ni. Baik. Jadi mestilah ada sifat wajib dia. Bila wajib ni sifat dia tentulah ternafi daripada dia sebalik daripada sifat wajib ni, iaitulah atas namanya sifat mustahil. Sekejap. Jadi kita juga dah belajar saja yang lepas dalam kitab kita ni. Dia kitab antara kitab tua ni. Dalam kitab kita ni dia hanya sedarai siddiq, amanah, tabligh, fatanah dia tak sebut. Itu rasanya saya dah bagi huraian kenapa dia kecualikan fatanah tu. Antara lain kerana untuk jadi Nabi Rasul ni, kalau dah siddiq, amanah, kalau boleh tabligh ni, memang orang cerdik lah. Pasal bukan senang tuan-tuan nak menyampai. Tak percaya saya suruh tuan-tuan ngajar terai. Itu ngajar. Kalau saya suruh tuan-tuan berdakwah macam mana? Lagi susah betul tak? Lagi susah Kenapa saya kata lagi susah? Mengajar ni kita nak bagi tahu, nak jelas, beri penjelasan pada orang yang nak belajar. Itulah belajar. Berdakwah ni antara orang yang kita jumpa ni orang yang memang tak nak diajar, bahkan yang kurang ajar, wabi bahasa itu. Bahkan yang tak nak terima apa yang kita nak tunjuk ajar dia. Jadi kalau kata dia datang dengan soalan perdebatan, kalau nak jadi Nabi Rasul, mesti boleh jawab tak? Untuk kalau boleh jawab apa yang dikemukakan, soalan, kemuskilan, bangkangan, fitnah apa dan sebagainya yang dikatakan Nabi Rasul, boleh tak Nabi Rasul jawab? Jawab clearnya ke masih 50-50 ataupun waham ataupun zon ke macam mana? Mesti clearnya betul tak? Takkan ada apa-apa kemuskilan yang diajukan pada Nabi Rasul yang dibiarkan dalam keadaan muskil. Pastinya gitu. Ini pun salah satu akidah kita pada Nabi Rasul. Bahkan sekalian, dengar sekali lalu, kaedah ni kaedah berfikir mantiki juga. Apa dia? Jangan kata kat Rasulullah, zaman lah ni Rasulullah dah tak ada, yang ada adalah naibur Rasul, pengganti Rasul. Zaman lah ni pun, kalau benar-benar orang yang atas nama mereka ni ialah naibur Rasul, pengganti Rasul, mereka ini adalah awliya Allah, kita datangkan persoalan, bangkangan, benda yang kita tak setuju dengan agama Allah SWT ni, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW misalnya, ataupun istilahnya apa, ajaran Islam, baik perjalanan zahir ataupun batin. Kita jumpa awliya Allah ni, jumpa ahlullah ni, orang yang pakar dalam bab mengenal Allah Ta'ala, pakar dalam bab agama ni, walaupun hidup zaman lah ni, mereka ni pun pasti akan boleh menjawab sebarang pertuduhan, tomahan, fitnah, tak puas hati, salah faham terhadap ajaran-ajaran Nabi SAW ni. Bayang tengok kalau zaman lah ni Rasulullah dah tinggal punya lama, mereka masih boleh bagi penjelasan yang sangat jelas. Takkan ada orang boleh memberi apa-apa komentar, argumentasi, bangkangan terhadap ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan mereka kalau ada pun pasti pengganti Rasul ni, naibur Rasul ni, pewaris Rasul ni, mereka ni adalah para ulama yang sangat pakar dalam bab ilmu. Kalau mereka pun boleh jawab, bayang tengok, takkanlah pada orang yang dengan dia datangnya syariat agama kita ni, agama Islam ni, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengganti dia pun cerdik dan pandai, apatah lagi tuan yang asalnya. Ini kaedah berfikir kita. Dan kita pun menerima Nabi Rasul cerdik, alhamdulillah. Masalahnya apa? Kita yang tak cerdik. Tak cerdik apa? Tak mau belajar apa yang dia ajar, dah dia ajar pula, dia suruh amal, kita tak mau amal. Dan kita pun tak bersungguh pun nak amal, nak buat apa yang dia suruh, apa dia tunjuk ajar buat pun acah tak acah sambil lewa je.
Yang ni pun ada masalah-masalah kat kita. Tu insya-Allah lagi kita belajar, lagi kita jumpa. Perkara ni kita akan dibongkarkan satu-satu oleh para ulama kita. Dan nanti insya-Allah ada kayu ukur, kita boleh mengukur diri kita. Apa yang menyebabkan kita boleh ada istilahnya iman kita lemah, iman kita dhaif. Ada ketika iman kita naik. Macam mana nak maintenance iman? Semua tu kita akan jumpa. Memang akan jumpa nanti belakang ni. Boleh jumpa tu pasal apa? Kerana semua kaifiat tunjuk ajar dan cara-cara begini telah diajar oleh baginda Nabi SAW seawal-awal zaman sahabat lagi. Dia ajar siap dah apa dia. Jadi macam mana keadaan Nabi Rasul Siddiq Amanah Tabligh Batanah? Mustahil apa empat-empat ni. Macam itulah juga kalau ikut apa sifat yang ada pada Rasul tu berpindah pada naib Rasul. Apa naib Rasul? Para ulama, aulia. Bahkan kata Nabi SAW, dia kata apa? Ulama ummati ka nabiyyin min Bani Israel. Umat di kalangan, ulama di kalangan umat aku, kata Rasulullah, adalah ibarat macam seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Nak menunjukkan apa? Memang para sahabat khasnya kalau atas saya sebut umat ni. Tapi mestilah orang yang pakar dalam ilmu. Isyarat Nabi pun dia kata ulama ummati. Orang yang pakar dalam bab ilmu di kalangan umat aku. Ada istilahnya ulama mana? Ulama zahir, ulama batin. Ulama mana? Ulama mujtahidin, ulama muhaqqiqin. Mereka ni kalau nak banding dengan zaman Bani Israel dulu, pasal Rasulullah dia daripada Arab, tak ada Nabi selepas dia. Nabi yang ada pun sangat sikit sebelum dia, daripada kalangan orang Arab, yang banyaknya kalangan Bani Israel. Rasulullah kata, ulama daripada kalangan umat aku ni, dia macam Nabi daripada semua Nabi-Nabi yang pernah Allah Ta'ala hantar pada Bani Israel. Jadi walaupun mereka ni istilahnya orang awam, orang biasa je, maksudnya bukan Nabi Rasul, tapi martabat mereka, keupayaan mereka, kebolehan mereka, seolah-olah kalau andai kata ada Nabi, mereka ni adalah layak untuk jadi Nabi. Pasal apa ni? Siddiq Amanah Tabligh Batanah pada mereka, dan mustahil pada mereka kazib, khianat, kitman, balada. Mustahil. Dan dia akan bersifat dengan sifat manusia biasa. Dan akan di atas kata apa yang dipindah, apa yang dapat dari Rasulullah dipindahkan betul-betul kepada mereka, seolah-olah mereka ni Nabi di kalangan Bani Israel. Macam mana Nabi Rasul ada mukjizat, pengganti Rasul ni nak apa, Auliaullah ni, para ulama di kalangan umat Nabi SAW ni, mereka memanglah tak ada mukjizat, tapi dah taatnya mereka yang amat sangat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Oleh kerana kedudukan mereka pula macam seolah-olah seorang Nabi di kalangan Bani Israel, maka Allah Ta'ala berikan perkara yang pelik luar biasa kepada mereka, atau istilahnya itulah dipanggil karamah. Mesti ada. Jadi saya nak sebut tertib apa? Nabi Rasul, dan siapa dia pewaris Nabi Rasul. Sebab kita pula bila Nabi Rasul ni Siddiq Amanah Tabligh Batanah, soal kita kena ikut dia ke kita cerita dongeng gitu je? Buah biji cerita dongeng tu. Kena ikut dia tak? Kena tak kita Siddiq? Kena tak kita amanah? Kena tak tabligh? Kena tak batanah? Ke boleh buat bodoh gitu je boleh? Tak boleh. Kita mesti keluar daripada bodoh, mesti keluar daripada menyembunyi, mesti keluar daripada khianat, mesti keluar daripada berdusta. Macam mana Nabi Rasul ni, apa yang ada pada mereka, kaedah kita diperintahkan untuk jadikan Nabi Rasul ni sebagai qudwah hasanah, uswah hasanah, qudwah hasanah. Maksudnya contoh ikutan yang baik, yang hidup mati kita macam mana Rasulullah ni hidup mati dia, macam itulah kena hidup mati kita. Walaupun kita bukan Nabi, walaupun kita bukan Rasul. Maksud apa? Kita ni adalah umat dia, yang ni special kita. Jadi untuk melayakkan betul-betul ni, belajar betul-betul, apatah lagi kita berguru dengan orang yang nanti kita pun layak untuk atas namanya pengganti Nabi dan Rasul. Maksudnya ulama umati. Kalau kata pengganti Nabi Rasul ni atau naibur Rasul, siapa dia? Ulama umati. Kalau tak ulama dalam ilmu fiqh pun, ulama dalam ilmu tauhid. Maksudnya kenal semua orang yang arif billah, faham Allah Ta'ala, faham ke Rasulullah, makan jatuh cinta pada Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, tenang dengan Allah Ta'ala.
Ada akidah pada Allah Ta'ala, ada akidah yang ada pada Naib Rasul ni ialah akidah para awliya, isyarat Quran yang mereka ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tak pernah ada duka cita, tak pernah ada takut dengan peristiwa yang bakal jadi, dan tak pernah menduka citakan dia apa yang telah lalu. Ni akidah-akidah yang memang cerita dalam Quran sebiji-sebiji ni. Siapa dia yang dipanggil awliya, wali, orang yang taat pada Allah Ta'ala, siapa. Cuma nak duduk kedudukan ni atas nama perjalanan syariat, perjalanan akidah, dia mesti duduk di madrasah tarbiyah untuk macam mana dididik dan diasuh untuk menjadi ulama ummati, untuk jadi awliya, untuk jadi orang yang betul-betul dapat latihan dan tarbiyah. Pergi seumpama latihan tarbiyah, tazkiyah, tasfiyah, maksudnya dia dididik sungguh-sungguh untuk menjadi ahlullah dan ahlul rasul, untuk jadi orang yang taat sungguh ke Allah Ta'ala dan orang yang sangat taat sungguh pada Rasulullah SAW. Dia mesti duduk di tempat dia yang betul, mesti punya. Jadi asal nak sebut, memang Nabi Rasul ni sedia amanah talib watanah, mustahil di sebalik dia. Asal saya nak syarah tu apa? Kita pun dituntut untuk jadi macam mereka. Kalau jadi lagi, kau tanya, jadi tak jadi lagi macam mereka? Memang tak jadi je lah. Untuk apa nak buat kalau faham tak jadi lagi? Jawab. Usahalah untuk bagi jadi. Itu je lah. Jadi kalau faham kena usaha untuk bagi jadi macam mereka, boleh tak memada dengan apa yang ada sekarang? Prestasi yang ada sekarang dalam bentuk kita punya ketaatan dalam bab agama, pengetahuan dalam agama, keyakinan kita dalam agama, aktiviti kita dalam agama, susah payah kita dalam agama. Khasnya agama, dalam bab agama tahu ni, dalam bab akidah khasnya dengan kita ada akidah ke Allah Ta'ala, cinta ke Allah Ta'ala, nak banyak sembahyang fardu, sembahyang sunat, penuhkan waktu dengan berzikir kat dia, ingat kat dia, tauhid kat dia, bagi tasbih kat dia, tazkir kat dia, tahlil kat dia, tahmid kat dia, baca kalam dia, baca Quran, baca hadis Nabi SAW, ajar pula pada orang lain macam mana kita dah faham dah, kita reti. Rugi sangat kita rasa orang lain tak boleh faham macam mana kita faham, pasal yang kita faham ni seronok sangat, bagus sangat. Inilah inti Al-Quran dan hadis, inilah maksud Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin. Nak sebut tak mana? Kalau kita faham, kita belum ada lagi macam mana ciri Nabi Rasul ni kat kita, kita kena usahakan bagi ada ciri Nabi Rasul tu kat kita. Dan kena faham Nabi Rasul ialah Nabi Rasul, para awliya ialah para awliya, kita ialah kita. Jangan kita pula nanti kita ngaji, belajar, amal, aku ni Nabi untuk kaum Melayu. Parah tu. Jaga juga. Ada yang sesat itu. Ada juga. Nampak? Jadi memang hidup ni ada sekalian mempunyai kaedah yang sangat besar. Saya kata kaedah siapa? Dia dah zaman kita hidup ni, zaman dunia ni, kalau masa Isra Mi'raj pun Rasulullah tengok dah nenek kebayan mogok 3. Lah ni entah nenek apa, menerap apa. Tergolek, terlentar ni, tunggu orang suap makan. Yang tu kot bahasanya tak? Nenek kebayan faham tak? Nenek kebayan mongkok 3 faham? Bukan mongkok macam tu. Mongkok 1, mongkok 2, mongkok 3. Macam tu lah. Sekarang mongkok 6 kot. Hampir nak sujud dah weh. So sewil lah keliling kita, sewil lah. Yang sewil tu bukan saja orang awam, sampai yang ustaz-ustaz pun sewil. Mufti pun sewil. Ada mufti sewil? Tuan-tuan tak kenal mufti sewil? Tak payah saya khabar ni, lama tak sebut nama dia ni, lagi saya baran pula. Cukup. Jadi khas tengok kat kita. Contoh bila kita nak jadikan Rasulullah ikutan ni, kita kena jumpa lah dengan orang yang memang dia duduk ikut Nabi dan Rasul dah. Kalau dia pun tak dapat sama sekali martabat macam mana Nabiun, kalau atas nama ulama ummati tu, walaupun tak dapat, tapi guru dia dapat. Jadi apa setidaknya atas nama naibur Rasul, pewaris Rasul, kalau tak dapat 100% pun 80%, 60%, 50% dapat juga. Satu kita diperintahkan untuk banyak bergaul dengan orang-orang yang ulama-ulama, tutur guru, para awliya. Pula tu dengar taklimat mereka, nasihat mereka, cara hidup mereka, macam mana mereka melalui kehidupan ini untuk membina kehidupan ni, supaya kehidupan ni adalah ladang untuk pergi ke akhirat. Wajib kita belajar. Kalau tidak, kita tak faham maksudnya. Kita sangka apa yang kita duk buat lah ni, kita rasa macam kita dah betul, dah faham lah Islam ni. Bila kita belajar daripada orang yang tak betul faham, kita pun akan tak betul lah faham.
Kalau kita belajar daripada orang yang betul faham, insya-Allah kita betul faham. Tapi syarat dia kena bersungguh, dengar elok, musyahabah, perhati elok macam mana cara hidup dia. Kita pun tengok tok guru dia pun memang sebenarnya ikut tok guru dia, dan kita pun yang ni tok guru kita nak ikut tok guru kita. InsyaAllah ada memang pastinya apa perjalanan kita ni betul, dan memang nak betul-betul mencontohi Nabi kita Muhammad SAW tu. Kalau kita berguru sendiri maksudnya tak berguru lah, baca buku, pilih guru ikut dan guru pun kita pilih mana ikut selera nafsu kita, mana yang kita tak setuju disebabkan mungkin terlalu cengeng, terlalu garang, selalu perbetulkan kita ni hidung tinggi lah, tak boleh nak dibetul, tak boleh dinasihat, tak boleh diperbodoh, tak boleh apa ayat-ayat kalau boleh nak kena pujuk, gosok belakang, tepuk-tepuk, lepas tu bagi makan nasi ayam, nasi mandi, boleh lah, lauk daging, lauk ayam, makan sedap-sedap, sikit pun tak boleh kena cubit, mampu lah mu ni. Banyak orang ngaji agama lah ni macam ni. Rotan tak boleh, kena marah tak boleh, kena berbodoh tak boleh, padahal memang bodoh pun. Sikit lah saya usik-usik macam tu. Baik, yang tu saya nak sebut prinsip. Jadi kat Rasul khas, tengok apa yang mustahil pada hak mereka itu, maksudnya pada zat mereka itu takkan ada sifat-sifat ni, iaitu dusta. Jadi dusta ni bukan haram atas Nabi Rasul. Kita dah belajar prinsip wajib itu. Dusta ni mustahil pada Nabi Rasul. Itu rasanya saya dah sebut prinsip. Mungkin itu saya tak cerita banyak, pasal cerita prinsip banyak. Ni nak masuk bab ni begitu juga bab burhan nanti. Saya cerita beberapa cerita yang khasnya dalam bab Nabi Rasul ni, yang kita ni kalau tak belajar akidah betul-betul, hanya berdasarkan cerita saja, dan kita tak ada disiplin dan tak ada ilmu, tak ada format, tak ada kaedah bagaimana untuk menceritakan cerita-cerita Nabi dan Rasul yang mereka ni siddiq, amanah, tabligh, batanah, atas nama sifat harus ni. Harus mereka mesti bersifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat kerasulan mereka. Simple aja nak faham pun. Siddiq, amanah, tabligh, batanah, lawan itu mustahil, kadzib, khianat, kitman, baladah, tak bersifat dengan manusia biasa ataupun bersifat dengan manusia tapi yang berjatuh dan menggagalkan visi dan misi mereka sebagai Rasul. Bila kita belajar tak faham ni, duk cerita Nabi Rasul, tapi dalam masa yang sama kita kata Nabi berbohong. Dalam masa yang sama Nabi pun buat benda haram juga. Nabi pun pernah juga mungkir janji. Boleh tak apa-apa kita dengar ni. Yang bercakap pula tu semua yang bengong langsung. Kalau orang kafir cakap suku. Yang cakap ni siapa? Orang yang ada title agama, ada PhD hadis, orang jadi nama untuk mufti kan. Yang cakap-cakap bahasa-bahasa macam ni. Ini masalah. Dia pula jadi contoh dan teladan dalam masyarakat. Dia kata Tok Mufti cakap macam tu, Ustaz dia kata macam tu, doktor tu cakap macam tu, PU ni cakap macam tu, Imam Muda ni cakap macam tu, TV Hijrah cakap macam tu, TV 9 cakap macam tu, tanyalah Ustaz cakap macam tu, ambillah kau, lingkuplah kau. Baik, jadi pertama yang mustahil dusta. Jadi takkan ada apa-apa pendustaan pada Nabi Rasul. Dengan mana? Mustahil dusta. Dan Nabi Rasul ni dia takkan dusta sama sekali. Kalau ada wajah dusta, yang tu bukan dusta, bukan bohong. Yang tu atas istilah dalam ilmu akidah, ilmu tambah ilmu Arab ni, yang tu dipanggil kalam tauriah. Istilahnya membuat helah dari sudut bercakap. Dia tak berbohong, tapi orang faham macam lain, dia punya maksud lain. Kalau ada kat Rasul, dia tahap ni je. Bohong tidak sama sekali. Satu kalau ada orang kata bohong sunat, kaedah kita dia ajar macam mana Rasul ni dia tak berbohong. Kita pun kalau boleh jangan berbohong sama sekali. Bahkan kalau ada situasi yang terpaksa, kita jangan bohong. Istilahnya apa? Disuruh kita mengungkapkan kalam ataupun kata-kata tauriah. Kata tauriah ni apa? Kita sebut satu perkataan yang dia faham macam lain, maksud kita macam lain. Cakap macam tu dibenarkan.
bohong tak juga. Cuma dekat kita ni ada satu kelonggaran macam ni. Yang saya kata bohong tak juga tu. Kalau ada juga sampai tahap kerana nak menjaga nyawa. Terpaksa juga ikut istilahnya apa? Bahasa kasar sikit. Jadi macam munafik. Apa dia? Mulut terpaksa akur kata-kata mengakui apa yang dia suruh kita ikut dan cakap. Macam mana dia suruh kita cakap. Tapi hati bangkang sampai sekali tak suka, gila punya apa yang dia paksa untuk kita cakap. Dengan syarat dia paksa kita bercakap tu, kalau kita tak cakap akan melayang nyawa kita. Yang ni boleh. Boleh pun bukan wajib, harus. Boleh sampai tahap mengucapkan perkataan kufur sekalipun. Tapi bukan wajib untuk pelihara nyawa macam ni. Istilahnya harus. Harus. Dan bila harus, apa fahamnya? Kita bertegas di atas apa yang betul, dipaksa untuk cakap benda yang salah. Kalau kita tak cakap apa seperti mana dipaksa, kita akan dibunuh. Yang afdal sekali ialah cakap je apa yang betul, walaupun dibunuh. Itu terbaik sekali. Boleh? Faham? Nak menunjukkan apa? Tak ada ajar dalam keadaan syariah kita menipu. Boleh? Jaga elok. Yang ni yang kalau kita tak belajar daripada ahli dia, selamba je lah ni. Menipu ni jadi macam tak ada apa-apa. Menipu, mungkir janji, khianat, tak ada apa-apa. Ramai nak mungkir janji. Tambah kalau sebut pemimpin kalau, wah ni ke berasap lah kalau kita sebut ni. Cukup lah saya tak payah sebut lah bab tu tak. Kita pun faham banyak dah. Apa yang orang sebut bahasa kencing tu kan. Kencing tak? Kita menang hari ni, esok minyak turun. Menang hari ni, esok tak payah bayar tol. Menang hari ni, PTPTN tak payah bayar. Menang hari ni, pendidikan percuma. Mana ada anak aku masuk sekolah kebangsaan pun kena bayar. Lagi mahal pada tahun lepas lagi tak? Bohong. Kencing tak? Bohong tak? Bohong. Macam-macam cakap bohong. Yang kapiak tu satu hal lah. Islam tu serupa juga. Itulah masalah kita. Yang tu kita sebut atas-atas tu, kita ni ada cakap bohong tak? Cakap bohong katalah nak bohong-bohong orang saja-saja tu tak. Kalau kita mengaji perkara lagi, yang ni yang tutup guru tolong syarah untuk kita ni. Ada tak cakap bohong? Berlambak-lambak kita bohong. Bohong besar sekali dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku untuk Allah Tuhan sekalian alam. Betul ke? Betul ke? Bohong. Bohong dah. Dia bagi kita mata, dia bagi kita telinga, ni amanah dia, betul tak? Kaki, tangan, kepala otak, akal, harta benda, anak, isteri, amanah tak? Semua ni kita dah tunaikan macam mana yang Allah Ta'ala suruh ke? Khianat pula. Faham? Motor tak mana? Tang menyembunyi lah. Apa yang kita mengaji ni dah sampaikan ke kepada orang lain? Isteri, anak-anak dah sampaikan ke? Tak, saya jawab, mudah ya. Nak sampaikan apa? Mengaji budak lagi. Teruk kita ni. Berarti kat orang lain suku tu yang kita boleh sebut tu bagus lah. Kita kenal lah kat orang tu kan. Tak elok kita tak buat tu. Perhati molek-molek kat kita sendiri pun kita kena londah kita diri kita dulu. Malukan diri kita dulu. Aku pun nak mohon ke, aku pun khianat ke. Aku ni pun jangan kata nak menyampai. Aku pun ngaji tak betul ke. Lagi cerdik ke bodoh kita ni. Orang cerdik ni macam mana? Orang cerdik ni lah hidup atas dunia ni, dia tak ada cari lain melainkan bekal dia semua untuk akhirat. Kita ada cari penuh bekal untuk akhirat ke, cari untuk dunia akhirat sambil-sambil ya. Bodoh lagi tak? Bodoh lagi tak?
Saya tak ada tuan-tuan, termasuk saya lagi bodoh lagi. Itu yang duk pergi ngaji lagi tu. Satu di atas bodoh saya tu. Tuan-tuan jadi bodoh, syukurlah. Saya pun bodoh kan. Baik aku bagi hilang bodoh aku dulu. Daripada aku nak bagi hilang bodoh orang lain, aku pun duk bodoh lagi. Baik aku jadi bagi hilang bodoh aku dulu. Umur pergi pasal itu nak. Tu pun duk bodoh lagi. Nanti kena tinggal pula. Pasal apa? Pasal saya duk bodoh lagi. Saya kena saya bodoh tak mana? Tuan-tuan aku, tuan-tuan tak kena. Saya kena saya bodoh tak mana? Tak mana saya nak pergi cerdik lagi. Tak mana lagi nak pergi cerdik lagi. Tak mana nak pergi cerdik lagi. Kita tahu dah satu-satu. Dan nak boleh cerdik tu dia bukan dengan ilmu. Dia dengan amal. Macam mana nak amal lagi jadi cerdik betul-betul. Cerdik betul-betul macam mana yang Allah Ta'ala kendaki. Macam mana hukum hakam dan kehendak dia tu. Yang dapat redha dia tu. Macam mana tu? Saya kena apa dia yang saya bodoh lagi tu. Nanti yang pergi guru serah diri, mau ajar lah, mau pukul, katok gila, kata macam mana pun, latihan dia bagi macam ni, terima, sanggup, buat, macam mana, susah, payah, keluar belanja, pun tak apa. Maksudnya apa? Bodoh lagi. Jadi jelas apa kita bicara tu. Jadi kalau kita pun kena keluar daripada sifat yang tu, Nabi Rasul, dia bukan dia kena keluar. Dia maha suci daripada sifat-sifat yang mustahil tu. Takkan dusta, takkan khianat. Macam mana khianat? Tengok sini dia bagi sekali lalu kita bicara dah. Khianat ni dengan melakukan daripada sesuatu yang mereka dilarang, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Nabi Rasul ni jangan kata hak haram, makruh pun dia tak usik. Satu, kalau ada cerita-cerita, ada riwayat-riwayat hadis, yang ni yang belajar hadis kalau tak faham apa kita belajar prinsip akidah ni, bahaya. Belajar tafsir, baca tafsir, akidah tak mengaji, format kaedah berakidah tak ambil, mu terus pergi ngaji hadis, mu terus pergi ngaji tafsir, tu tafsir ikut kepala tak mau. Ni masalah sini. Tak mana ni? Nabi takkan buat benda yang atas nama haram, dan Nabi takkan buat atas nama makruh. Satu, kalau kita belajar hadis, ada hadis sebut macam ni. Pernah satu ketika Rasulullah ni dia minum air dalam keadaan berdiri. Yashrabul ma'a qa'iman, ma'a zamzama qa'iman. Dia minum air Zamzam berdiri. Macam bukan makruh kan minum diri. Tu Rasul minum diri. Jawab. Ini yang kita tak faham, kita bodoh tu. Tambah pula pergi Mekah, kena tegur pula. Nampaklah bodoh kita. Bukan saja bodoh kita, orang yang tegur tu pun bodoh kan. Tak mana saya nak sebut bodoh-bodoh ni. Keedah kita kalau ikut memang sepanjang masa takkan ada istilahnya minum diri. Minum diri memang ada nama makruh. Kalau minum berlari, itu bengong. Buh pergi pasal bengong dulu. Minum sambil berjalan apa, ni memang adab memang buruk, uduh sungguh. Bahkan dari segi faktor kesihatan pun tak betul. Bahkan minum diri ni, kalau saya sebut bab kesihatan dulu. Kita kalau minum diri, minum dalam posisi berdiri, dia adalah satu posisi yang menyebabkan badan kita tak akan menerima minuman yang kita minum, kita telan dalam posisi berdiri. Kita tak pernah mikir kan benda tu tak? Ini ahli sains yang buat kerja ni. Macam mana kalau kita berak tu berak tandas yang duduk tu, bukan yang cangkung tu, yang duduk tu. Cangkung ada bawah lah. Duduk lah kan. Nampak tandas duduk tu. Dia akan ada istilahnya, badan kita tak buang habis apa yang sepatutnya dibuang. Kalau minum diri, istilahnya ada benda yang sepatutnya kena hadam, ada yang dia tak boleh hadam. Nampak? Tambah minum lari. Tu berak duduk, kalau berak berdiri, boleh lah faham tu badan lah. Cara dia prinsip fikir sama lah. Yang tu hak ni benda nak buang, hak ni benda hak nak masuk. Siap? Untuk Rasulullah yang dia berdiri ni macam apa? Dia berdiri ni atas bahar usul fiqh macam ni. Apa dia? Rasulullah tak pernah ada dalam riwayat seluruh terima daripada para sahabat ni yang dia pernah minum diri ni, tak ada melainkan hanya sekali. Dan pada Rasulullah makruh ke?
Tak jadi makruh pada dia minum diri tu. Pasal apa? Pasal kita atas kaedah ulama usul fiqh syarah kaedah, kita sendiri nak buat hukum pun bukan pandai. Nak kata apa? Kalau andai kata Rasulullah tak pernah minum diri walaupun sekali, apa akan jadi hukum? Wajib duduk, haram berdiri. Oleh kerana Rasulullah pernah berdiri sekali, apa hukum yang dapat? Duduk ni memang sunat, bagus, tapi taklah wajib. Harus berdiri kat kita. Harus serta makruh. Dekat Rasulullah apa hukum? Wajib. Pasal apa? Kalau dia tak berdiri, nanti hukum kat kita jadi macam lain. Rasulullah minum diri itu makruh tak? Wajib. Soal, untuk kita nak minum macam mana? Duduk. Lepas tu tuan-tuan pergi Mekah, minum air Zam-Zam. Kalau tuan-tuan duduk-duduk, nanti tuan-tuan kena tegur. Ni saya kata ni, jangan kata hak dia tegur, yang menegur pun bodoh tak? Betul tak? Kalau saya kan, Pak Arad kata, kum, betul tak? Isyrab qiyaman, qaiman. Minum air Zam-Zam ni kena berdiri, betul tak? Kata Nabi SAW, kata dia, yashrubul ma'a Zam-Zam qaiman. Kata Rasulullah minum air Zam-Zam, qiyam. Kita bangun, tayyib, hakaza. Bangunlah, tak berdiri ya. Tak berdiri lah, silap sebut. Bangunlah tapi tak minum lah kan. Bangun dia belah itu, aku duduk lagi aku minum. Tak pasal nak ikut bodoh dia. Kita mengaji, dia bodoh, nama ya Arab, bukan semua reti. Yang kita tengok Pak Arab pun minum diri, mu bodoh, mu tengok Arab, mu tak tengok Tok-Tuku. Tak tengok ahli ulama. Pak Arab ni bukan semua Tok-Tuku. Atau Pak Arab Wahabi ada, Pak Arab Kristian pun ada, Pak Arab Pasik pun ada, Pak Arab Murtad pun ada. Mu tengok Arab mana boleh. Kata kena mengaji. Saya nak sebut tu Rasulullah tu. Jadi dia minum diri ni, dia minum diri, nisbah dia wajib. Boleh? Faham? Begitu juga hadis-hadis. Kalau kita belajar fiqh memang ada bahas ni. Belajar kita akidah Jawi pun yang besar-besar, maka baca akidah tu Najin dengan yang besar-besar lah kitab Jawi ni. Dia bahas sebiji-sebiji satu-satu macam ni ya. Kita baca matan ni boleh faham lah kitab besar tu. Muncul alhamdulillah. Dengar satu lagi. Rasulullah pernah juga ada ketika ada, yang ni pun tak ada riwayat lain, melainkan ada satu riwayat pernah dia buang air tak duduk, dia berdiri. Tu pun setengah Tok Guru dia kata tu saya sebut tak berdiri tu. Apa dia? Buruk adab. Sebab apa? Rasulullah dia buang air kecil tak duduk. Berdiri tu tak sebut, pasal nak jaga sangat adab tu. Jadi faham tu apa? Kalau anda kata Rasulullah tak pernah ada tak duduk, tak berdiri sama sekali, apa akan jadi? Wajib duduk walaupun kecing. Berdiri haram. Itu hukum fiqh yang ada. Sebab bila sebut hukum fiqh ni, dia proses daripada apa yang perbuatan Nabi, itu yang keluar hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus tu. Kita nak proses tak pandai lah. Atas nama hadis je, kalau faham hadis tu, Nabi pun pernah kecil berdiri, kita pun berdiri berdiri ketik, tak, mau cakap bahaya elok. Dia berdiri itu untuk menjelaskan dengan sebab dia berdiri itu hukum, dia ada berdiri itu harus dan makruh. Melainkan pada situasi tertentu yang terpaksa berdiri, ada keharusan berdiri. Kalau terpaksa dia tak ada makruh, tapi harus saja. Kalau tak ada pasal dia harus serta makruh. Boleh faham saya sebut apa? Yang inilah hikmah berlaku kat Rasulullah macam tu. Kalau mengaji hadis bodoh-bodohnya, ini hadis Nabi pernah. Nabi pernah. Jadi buat macam mana? Kita pun nak kecil pun berdiri kata, orang perempuan pun apa salahnya dia dah. Pergi mu. Ada orang ajar itu, satu saya sebut itu. Yang selalu ajar macam ni Wahabi ya. Siap dia syarah macam ni. Dengar. Pernah satu ketika Rasulullah ni balik daripada perang, ada sahabat yang tak sihat, duk demam. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang mengadu kat Rasulullah, ada orang yang, sahabat yang tak sihat ni. Rasulullah kata, ambil bekas ni, buat apa? Pergi kat unta, kalau ada kencing, kita ada air kencing dia, bagi sahabat ni minum air kencing unta. Bagi apa? Rasulullah tak minum air kencing unta, tapi dia bagi para sahabat minum. Kalau belajar hadis kita faham macam mana? Bila Rasulullah bagi suruh minum kencing unta,
Sahabat minum, Rasulullah tak larang. Maka Rasulullah suruh, molek tak minum air kecil unta? Molek tak? Rasulullah suruh, weh. Ni ngaji hadis ni. Ke cerita lain ni, cerita hadis ni. Tapi mu ngaji hadis dengan mu tak ngaji, tak faham hukum fiqh, mu tak faham kawaid ulama, macam mana nak ambil hukum? Ni yang terbahaya ni. Pergi Mekah ni, pergi kat unta, tengok orang duk belum unta naik unta buat apa? Tak ada air kecil dia. Minum kecil unta, baguslah mu. Cerdiklah tu. Siapa ajar ni? Wahabi. Memang Wahabi je tu. Bobok Wahabi ni. Sampai dia kata aku, Rasulullah, aku tak gamak nak minum air kecil unta. Padan pun. Dia bukan masalah tak gamak, memang Rasulullah tak suruh pun. Sahabat tu, dia suruh minum pasal apa? Pasal dia demam. Nak syarah tu panjang, tapi saya nak sebut dan kata prinsip. Satu, kita lebih baik selamat mengaji apa? Ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Hadis nak mengaji ada disiplin. Bukan boleh mengaji itu saja. Tafsir pun nak ngaji pun ada disiplin. Kalau baca hadis pun dah sesat itu, baca Quran sesat tak? Boleh sesat tak? Tiga. Contoh nak sebut tak mana? Tak buat benda haram ni. Makruh ni. Asal Nabi tak buat benda haram, makruh tak? Nabi Adam, cerita cukup masyhur. Siapa boleh keluar dari syurga? Jawab. Jawab. Takkan tak bisa dengar kot. Nabi Adam masa apa boleh keluar dari syurga? Jawab. Tak bisa dengar. Kena mau. Makan buah khuldi. Berdosa tak? Oh, dia dah berdosa makan buah khuldi. Lepas tu, dia menangis 40 tahun. Menyesali di atas dosa-dosanya. Betul tak bahasa tu? Betul tak bahasa menyesali atas dosa-dosa dia tu? Berdosa ke Nabi Adam? Berdosa ke Nabi Adam? Nabi Adam ni Nabi Rasul ke manusia biasa? Nabi Rasul betul tak? Berdosa tak? Tu makan buah khuldi tu haram ke? Makruh ke apa? Jawab. Jawab. Yang ni yang mengaji tak betul, tak jumpa jawapan ni. Pening. Tu tak kerti nak jawab. Nabi Adam makan buah khuldi tu wajib, betul tak? Cuba jawab sikit. Bagi alasan mudah. Kalau boleh mikir boleh jawab ni. Duit kecil tak bawa, tak nak bagi RM100. Pasal apa saya kata wajib? Jawab. Alhamdulillah. Tapi tak bawa RM100. Tak ada yang nak bagi. Sebaiklah tak bawa tawaran RM1,000. Kalau dia tak makan buah khuldi tu, kita tak ada weh. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pun tak ada. Pasal apa? Duduk di syurga 2 orang. Syurga bukan tempat beranak pinak. Wajib tak dia makan? Bagus tak dia makan? Berdosa tak dia makan? Tak. Itu pasal apa dia mengaku? Dia kata dia salah. Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Yang ni sifat Rasul. Dia ni walaupun tak berdosa, dia rasa berdosa. Kita ni berdosa, tak rasa berdosa. Rasul ni, dia tak berdosa. Pasal apa tak berdosa? Pasal Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam ni memang nak bagi jadi khalifah di atas muka bumi. Bukan nak jadi penghuni syurga kekal abadi selama-lama. Mula-mula kejadian dia adalah syurga lah. Tapi macam mana nak boleh melahirkan anak, mu kena tubik pada syurga. Macam mana nak keluar pada syurga, mu kena makan buah khuldi. Ni cerita yang dah siap. Tapi kalau belajar tafsir bodoh-bodoh je, tapi tengok ayat-ayat lain, macam mana? Tak selesaikan dia pula. Ayat ni cerita macam mana? Ayat ni macam mana? Ayat ni nasib masuk macam mana? Mutlak dia macam mana? Muka ayat dia macam mana? Pasal cerita Nabi Adam ni bukan setempat ya. Ada surah Araf ada cerita Nabi Adam. Ada surah ni ada cerita Nabi Adam. Dia kena ambil semua tu. Yang tu pun ambil tu kita proses. Kalau ikut kisah Nabi Adam ni bukan kita proses. Apa dah? Cerita tu dah siap dah. Ayat Quran ni macam mana? Macam mana ayat Quran ni maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Cerita yang dah siap macam ni. Maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Daripada cerita yang betul tu baru tafsir Quran tu. Jangan mu tak tahu cerita baca Quran, mu tafsir ikut kepala otakmu berdasarkan ayat Quran tu. Bahkan ada yang kata apa? Nabi Adam ni Quran kata, Allah Ta'ala yang kata Nabi Adam ni berdosa. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Buah ayat Quran pula tu.
Dia kata apa? Nabi Adam ni dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia sesat. Dua dewa kat Nabi Adam. Macam keluar tak daripada akidah ahli sunnah macam mana? Derhaka satu, dah buat dosa dah. Lagi satu apa? Sesat lagi weh. Dengar. Kalau yang ni baca Quran ni lah celaka dia. Tak mana celaka ni? Baca ayat Quran semata-mata, tak dapat panduan daripada tutup guru yang pakar-pakar macam mana nak memahamkan ayat Quran tersebut. Baik. Bahkan bukan saja Nabi Adam, kat Nabi Muhammad pun dia kata macam tu. Dia kata apa? Kalau zaman ni yang tu kita tengok terselah. Orang cakap mudah-mudah, dia kata apa? Nabi Muhammad pun pernah mungkir janji. Ada kan? Ni Mondok Merah itu cerita kan. Bingung siapa dia mungkir janji. Mu tak apalah. Dia kata, kami mungkir janji. Jangan kata kami. Nabi Muhammad pun pernah mungkir janji. Jumpa tu tampar sekali. Sultan duk murih kat dia. Tema gulungan macam ni mulai sangat siap sebut nama. Nama orang ni, nama orang ni, nama orang ni. Ni pun Sultan Agung kita letak jawatan. Nanti Agung baru pula jenis Agung Bekeng itu. Jenis orang minat agama pula. Mojo kelai kamu dengan hak tawan 93 tahun tu. Mudah-mudahan kita jadi molek tu ya. Kita minta tu ya. Apa nak cerita pergi kot tu lah kena sikit. Yang cerita ni pula ustaz dalam radio, ustaz dalam TV, ustaz Telaga Biru, ustaz buku-buku kontemporari, ustaz masyhur dalam TV. Ustaz TV Hijrah, ustaz dalam Astro. Ustaz tu dah bercakap tu. Tafsir dalam radio. Ustaz tu dah bercakap dia kata apa? Wa wajadaka dhallan fahda. Dia kata, kamu ni wahai Muhammad, Allah Ta'ala dah dapati masa kamu sebelum jadi Rasul dulu dia dah. Wa wajadaka dhallan, kamu ni dalam keadaan sesat. Fahda, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dia kata apa? Allah yang kata Nabi Muhammad ni sesat. Dah banyak tak? Apa hukum orang yang kata Nabi Muhammad sesat ni? Tuan-tuan jawab. Kaedah kita berkata kapil. Tuan-tuan dia jawab apa? Bukan saya yang kata sesat. Apa dia? Jawab. Al-Quran Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Apa je lama? Bahaya. Nampak tak bahaya dia? Berani tak baca Quran tafsir sendiri lah ni? Ramai nak orang baca Quran tafsir sendiri. Arab pun tak kerti. Lepas subuh baca Quran. Untuk ikut ramai-ramai baca Quran boleh lah. Lepas tu firman Allah SWT, sesungguhnya baca gedebu. Lepas tu gitu mai buat cara surah, faham apa ayat Quran? Faham ayat Quran. Alhamdulillah kita faham ayat Quran yang ni. Kepala otakmu ni tafsir itu. Siapa dia ajar itu? Usrah pun kalau jalan macam ni, nak melingkup nak mapuh lah buat usrah macam ni. Dengar dia saya sebut. Bukan macam tu. Kita mengaji ada display tu. Kalau usrah pun bagi usrah betul nak bagi pendapat politik hal lain tak apa, tapi ayat Quran mu siapa nak bagi pendapat? Saya pun tak boleh bagi pendapat saya. Siapa kita nak bagi kita keluar pendapat saya? Siapa kita? Tambah harap tak kerti baca Quran pun. Apa pendapat kamu tentang ayat Quran ni? Mu siapa? Nampak? Saya kena barang ni. Mu siapa? Lah ni masyarakat kita banyak sistem pengajiannya tu. Baca ayat Quran terjemah tu. Apa pendapat? Kita usrah mana ni? Nampak puji usrah tu okey ke tak? Dengar kita mengaji tafsir ni, macam tafsir kita lepas subuh ada tafsir. Baca Quran ramai-ramai, lepas tu baca tafsir. Baca bla apa pendapat? Apa maksud ayat Quran ni? Apa yang awak boleh share, kongsi dengan kami? Apa boleh share? Share. Sharing is caring kata dia. Kepala otakmu muka oleh proses sendiri. Bahaya. Saya cerita apa ni? Khianat. Melakukan dosa yang dilarang. Tu Nabi Adam ada dosa? Tak ada dosa. Nabi Muhammad ada dosa? Tak ada dosa. Untuk apa muskil-muskil yang dia orang duk baca Quran tu tanya? Kalau tak ada pula saya tak cerita pun tak apa. Siapa? Macam-macam versi tu nak jawab tu. Kisah was-was syaitan lah, apa wala-wala macam-macam ada. Saya mengaji tok guru ajar memang saya boleh jawab.
Tapi dapat cerita hak asal cukup ada. Nak buat apa banyak-banyak. Yang penting ada akidah kat Nabi Rasul. Mu cerita banyak-banyak, ambil banyak-banyak, salah dengar, salah faham, salah reti. Mu kata Nabi Adam berdosa. Pergi mu. Penat lah. Mu semayang penat lah. Akidah Allah Ta'ala tak terima. Orang yang Nabiullah, Rasulullah, mu kata dia buat dosa. Mu siapa? Ni masalah mengaji kat ni zaman sekarang. Mengaji ni bukan mengaji masjid surah Universiti pun mengaji tu. Tambah universiti lagi celaka mengaji. Tambah pula hak mengajar tu. Hak mengajar kata Nabi Muhammad sesat tu lah, dia lah jadi bersyarah tu dalam universiti tu. Dah bayar tu. Kita lah anak murid dia. Pai kan. Habis semua anak murid dia kata Nabi Muhammad sesat, Nabi Muhammad sesat. Dia kata bukan saya kata, Allah yang kata. Nak punya kurang hajat dia, tak ada adab langsung. Dah lah tak kerti, tak ada adab langsung. Bahkan dia menyalahkan Allah Ta'ala. Dia kata Allah yang sesatkan Nabi Muhammad. Kufur ayat-ayat tu Allah. Kita kalau kita faham fenomena ni kan, dengar awak berlaku di luar tu takut sangat. Orang yang tak faham ni, pada dia tak tahu. Universiti kita sekarang telah berkembang. Dulu kita dengan universiti pertanian hanya mengajar manusia bercocok tanam. Tanah hidroponik lah. Sekarang universiti pertanian pun dah ada pengajian Islam. Universiti sains pun ada pengajian Islam. Universiti UiTM pun ada pengajian Islam. Bahkan semua universiti sekarang ada pengajian Islam. Hatta universiti yang Open University pun ada pengajian Islam. Open University faham? Tak ada nama universiti apa-apa lah, pertanian apa teknologi. Open University dia pun ada menawarkan pengajian-pengajian Islam. Ada silibus-silibus dia yang telah disusun oleh Kementerian Bahagian Pendidikan pengajian tinggi Jadi menunjukkan kita punya Islam sekarang berkembang baik, berpesat, begitu pesat untuk Malaysia ni bersedia untuk diislamkan oleh rakyat Malaysia seluruhnya. Apa hang cakap apa ni? Mau sedar lah cakap apa? Saya tulis tu, saya sebut macam tu, saya baran sikit. Wah, kita geram habis sesak habis mau. Sedangkan kita belajar prinsip mudah lah. Kitab umum barahinya. Buang tulisan dah lah besar. Buang terjemah tu. Muka surat 53. Bagi 2. 25. Boh lagi. 27. 27. Ni besar-besar ni. Besar-besar. Bagi 2. 27 bagi 2. 14 muka surat. Semua buku faham Quran hadis semua ada dalam ni. Parti ni. Yang dia mengaji tafsir, mengaji apa? Reference. Ni dia punya assignment. Dia punya rujukan apa? 140 buah kitab rujukan. Kitab rujukan ni 140 buah kitab. Nama buka nama semak ni. Lahir tahun berapa. Saya boleh buat 3,000 rujukan lah. Tapi cerita dalam apa? Nabi Muhammad sesat. Kepala otakmu rujukan sampai 100 buah. Kitab lah tu, kitab Mu'tabar lah tu dia sebut. Kitab ni, kitab Aqidatul Najih. Kitab ni, tafsir Quran, tafsir Maraqi, tafsir Alusi, tafsir Ibn Katsir. Al-Ladin passion dia macam tu. Orang tengok dengan dia buat assignment tu, dengan dia tengok rujukan tu macam mana? Wah, sakat ni rujukan ni. Yang kita rujukan apa? Betul tak? Tak ada rujukan. Kering bodoh. Mana ada rujukan? Habis lah. Tak ada apa pun. Satu tamat ya. Habis. Bahaya. Ni nama ni. Baik. Yang tu dalam bab dosa. Saya sebut dia kisah Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil hak besar sekali ya. Hak lain-lain tu macam-macam lah. Satu kalau ada bunyi kata Nabi Adam pula. Nabi Ibrahim duk berdusta, Nabi Ibrahim duk bohong. Kata dia tak katok pahala, dia tak bohong. Dia bukan pondan macam kita. Nak bercakap betul tak berani.
Nabi Rasul ni kalau waliullah pun la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para wali pun mereka ni tak pernah takut benda akan datang, tak pernah duka cita benda telah lalu. Mu bayang nabi, takkan nabi nak takut dengan orang kafir. Mu bayang tau. Nabi dia orang ni tak kaji akidah, dia orang syarah apa peduli dia nak syarah apa. Dia tak faham. Baik, ataupun antara benda yang mustahil pada Nabi Rasul ni menyembunyikan sesuatu daripada apa yang mereka itu disuruh untuk menyampaikan kepada makhluk Allah Ta'ala. Mustahil Nabi Rasul menyembunyi. Jadi apa? Rasul apa yang Allah Ta'ala suruh sampai mesti dia sampai. Siap, jelas tu. Satu kalau ada pahaman dia kata Rasul ni ada benda-benda yang dia sampai untuk orang tertentu aja. Tambahlah Quran ni kita yang kita dapat ni 1/3 aja, 2/3 Quran lagi yang kita tak dapat. Tunggu Imam Mahdi turun esok baru dapat Quran 30 hak sempurna elok-elok. Yang kita ada ni bagi sebaru 1/3. 30 juzuk ni 1/3. Jadi ada 2/3 lagi, ada 60 juzuk lagi. Quran kita ni kita dia ada 2/3 telah disorok. Dah hanya kita akan dapat tahu bila Imam Mahdi ni. Ni pahaman siapa pula ni? Ada kumpulan pahaman macam ni. Ni pahaman Syiah. Pahaman Syiah. Tuan-tuan tak bisa dengar, awak dengar. Yang tu pun cukup lah tu, badan dah. Apa dia? Ada pula sogok-sogok yang betul je. Ada semua 90 juzuk, yang kita baru dapat 30 juzuk. Kepala tak apa. Siapa dia? Mereka cerita mengarut macam ni. Mengarut tak? Memang mengarut gila babi. Salah besar dalam akidah ni. Mengiktirkan ada lagi Quran 2/3 lagi. Bayar nak, bukan 10 juzuk, bukan 10 ayat, 10 juzuk. Apa dia? 2/3 lagi. Gila betul. Sedangkan Quran orang Ta'ala kata apa? Ni dalil ulama-ulama kita berhujah dengan pahaman-pahaman sesat ni. Kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Ta'ala. Kamilah yang turunkan Quran, kamilah yang jaga dia. Bila jaga ni hilang lah. Bila jaga ni tersorok lah. Bila jaga ni salah lah. Sekarang terjaga lah. Ke tak terjaga? Bila terjaga berapa juzuk Quran sekarang? 30. Jadi ada lagi ke 20 lagi, 60 lagi yang tak terjaga? Kalau kata ada 90, tentulah sekarang ni ada 90. Terjaga ke tak terjaga? Jadi kalau ada 30, ada 60 lagi tak ada, maksudnya Quran ni tak terjaga. Boleh faham? Saya sebut apa? Sedangkan kata Allah Ta'ala apa? Kami yang turun Quran, kami yang jaga. Jadi Allah Ta'ala jaga ke tak jaga? Kalau ada 90, ada sekarang ni 30 saja. Sepatutnya 90. Jaga ke tak jaga? Tak jaga. Allah Ta'ala kata dia jaga ke dia tak jaga? Jaga. Kalau dia jaga sekarang ada berapa? 30. Itu berapa sepatutnya? 30 lah. Tak nak 90. Boleh? Faham cara pasal macam tu? Ya. Dia kata Imam Mahdi esok tu kan baru bawa 60 lagi. Masa bila nak pergi mengaji? 30 pun tak ada nak mengaji. Bila nak mengaji 60 tu? Saja bagi soal-soal gitu lah. 30 apa? Ni 53 muka surat lah. Berapa tahun lah tak habis lagi. Pasal apa? Pasal saya baca dengan nak bagi penjelasan. Tu. Tapi sebulan 2 kali lah. Bukanlah ngaji tak sehari 3 kali. Kan? Allahu Akbar. Cap itu. Wa yajuzu fi haqqihim. Situ dulu. Ada soalan? Jadi kita duk bicara ni hak mustahil sekali lalu mustahil dusta. Cuma saya tak panjangkan cerita dusta tu kepada Nabi Ibrahim sampai lalu rasanya saya pernah sebut kat kisah-kisah tu. Bab masalah buat dosa Nabi Adam, Nabi Muhammad menyembunyi sikit pada pahaman tak betul, pahaman Syiah tu sekali lalu. Ada soalan? Dusta tadi saya tak berapa nak siang. Dusta tu dia bukan sesuatu yang haram atau nabi, tapi yang mustahil. Nak bezakan yang haram tu sana dan mustahil tu dia haram tu itu. Soalan tanya mengenai maksud
Kata Nabi Rasul ni mustahil dusta. Wajib cakap benar, mustahil dusta kan. Bukan wajib cakap benar, berdosa berdusta kan. Saya tak perasan hari tu saya sebut, asal saya selalu saya sebut, kalau tak sebut pun dengar. Nabi Rasul ni wajib cakap benar, betul tak? Tengok tang kita pula. Kita wajib nak cakap benar. Itu sama lah kita dengan Nabi. Pasal apa tak sama pula? Nabi wajib cakap benar, kita wajib cakap benar. Yang tu nak kena faham tu. Nabi memang wajib cakap benar. Tapi wajib dia tu wajib akli, bukan wajib syar'i. Kita wajib cakap benar, wajib syar'i, bukan wajib akli. Tu definisi dia nak pandang beza dia situ. Kita terus sekali lagi soal. Wajib tak kita cakap benar ke harus lah? Wajib tak? Okey. Apa makna wajib itu? Wajib syarak. Wajib itu wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Kita kena wajib cakap benar. Kalau kita bohong berdosa. Boleh? Faham? Jadi wajib itu makna apa? Buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Wajib kat siapa tu? Tu wajib kita. Kita selain pada Nabi Rasul. Nabi Rasul wajib cakap benar. Wajib cakap benar. Apa makna wajib cakap benar? Dia bukan makna dia macam ni. Nabi dan Rasul ni, dia cakap benar dapat pahala. Kalau dia cakap dusta, dia berdosa. Bukan. Dia bukan maksudnya tu. Yang tu istilahnya wajib syarak. Itu definisi wajib syarak. Nabi ini dia wajib cakap benar. Cakap benar. Wajib tu. Tengok wajib. Wajib itu wajib macam mana? Wajib itu bukan wajib syarak, tapi wajib itu wajib akli. Apa maksudnya? Nabi mesti cakap benar. Tak mungkin sama sekali dia dusta. Tu maksud dia. Yang tu yang beza kita dengan Nabi dari sudut wajib tu. Jadi itu yang kata mustahil Nabi berdusta. Nabi mustahil dusta, bukan haram dusta. Boleh faham? Mana lagi kuat faham? Mustahil dusta dengan haram dusta ni, mana lagi tegas hukum takkan dusta sama sekali? Kalau Nabi mustahil dusta, dia tak haram ke dusta? Jawab oleh-oleh. Faham soalan? Kalau Nabi ni mustahil dusta, tak haram ke dia berdosa? Tak haram ke dia berdosa? Apa cakap gitu? Tak haram ke dia berdusta tu? Dia bohong tu tak haram ke? Antara jawapannya, dah dia tak berdusta, nak haram apa? Tapi kata dia mustahil dusta. Kalau dia dusta, dah kata mustahil, tak haram lah. Betul ke faham itu? Dengar, saya ni barang macam tu saya sebut pasal kotor lagi. Kepala otak pun. Kalau dia mustahil dusta, apa pula tak haram dia dusta? Bukan tak haram dusta, mustahil dusta. Bodoh. Mula dah. Tu saya kata kasar tu. Mustahil dusta ni bukan haram dusta. Takkan dusta sama sekali. Tak masuk akal dia berdusta. Kalau dia berdusta, terkeluar daripada senarai nama Nabi dan Rasul lah. Boleh? Situ kok. Ini garang je lah bunyi tu. Boleh? Memang ngaji kadang-kadang dia kena jekah itu baru kita faham. Sekali dengar mengatuk pula, rasa faham dah. Tanya lagi, tak reti apa ya. Tadi angguk-angguk nampak macam molek lah. Saja punya gitu sikit. Saya jawab tak? Situ tak muskil lah. Lagi, ada apa? Itu yang kata mengaji ni, kita mengaji, situlah tempat kita nak berhati. Situlah tempat nak tulis, nak buat catatan, nak ambil notes. Yang ni aku tak bisa dengar lagi. Yang ni penting ni. Orang lain tak saya ngajak. Ni. Saya mengaji dulu macam tu. Macam tu saya sebut itu. Guru pun ajar lah macam ni. Kita ambil hak notes tu. Apa? Take notes tu. Tu kan. Notes. Ambil note tu. Apa dia tulis dekat tulis itu ya. Larat kan nak tulis semua. Tapi isi penting ni. Take notes. Walaupun tulis sikit je. Benda besar aku dapat hari ni. Ni tulis 40 muka surat. Apa dia? Tak tahu apa dia. Tak betul. Zaman lah ni orang macam tu. Kuliah ni, saya punya masa malah sejam lebih tu tak.
Ada orang bagi kuliah 4 jam kan. Cuma mau cerita balik, dia cerita apa 4 jam ni. Tak tahu lah, dia pusing tu. Apa dia ada cerita? Tak tahu nak cerita apa. 4 jam cerita apa? Tak tahu nak cerita apa. Kalau kita mengaji betul-betul ini, walaupun masa pendek, tambah panjang kan. Panjang tu pasal apa? Nak bagi penjelasan tu. Cerita sebiji. Mustahil macam ni. Tauriah tak tauriah, apa pelbu. Kisah Nabi Adam macam ni. Nabi Muhammad macam ni. Bahaya dia macam ni. Tak ada disiplin ilmu dia macam ni. Tu. Boleh faham sebiji tu. Prinsip-prinsip nama ahli sunnah wal jamaah tu dia tu. Tengok. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.